Okey, kita sedang live. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hai, Assalamualaikum. Jadi kita akan spend masa 5 minit dulu. Siapa yang baru masuk, share dulu kita punya video ni, share merata-rata dekat semua grup, dekat kita punya feed, lepas tu screenshot, share dekat story Instagram, ajak orang masuk dekat kita punya live pada malam ni. Jadi malam ni tujuan live kita adalah untuk kita nak bersuara, kita nak sampaikan suara kita, cadangan kita, keadaan kita kepada seorang menteri yang sudi untuk mendengar kita punya cadangan dan sebagainya. Dan kita juga dekat sini adalah untuk mendengar apa yang kerajaan duk tengah buat sebenarnya. Kita nak cuba memahami. Jadi kita cuba memahami kerajaan dan kerajaan akan memahami kita. Jadi kita nak cari satu titik pertemuan untuk kita bina kerjasama antara rakyat dan juga kerajaan. Okey, insya-Allah. Sebab krisis COVID-19 sekarang ni, kita memang kena bina apa kerjasama ni. Kalau tidak memang penat. Frontliner kita penat. Okey, kerajaan kita penat. Semua benda jadi apa kelang kabut lah sebab sekarang ni kes tengah naik kan. Tapi apa yang kita buat? Kita ni rakyat, apa yang kita buat sebenarnya? Okey. Okey. Jadi kita ambil masa 5 minit sebelum kita menjemput kita punya menteri yang akan bersama dengan kita. 5 minit apa sebarkan dulu, share dulu. Kita tunggu ramai orang masuk sebelum kita mulakan kita punya majlis. Okey. Jadi saya mohon diri untuk berdiam diri sekejap sebelum kita mulakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi. Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi. Allah. Nabi. Okey, saya nak jawab soalan daripada Abang Faizilah Ali. Okey, ya, saya dah brief sedikit kepada kita punya menteri ni. Saya dah briefkan serba sedikit lah tentang kita punya usaha untuk membina satu sistem dalam komuniti yang datang daripada rakyat tu sendiri. Kita nak cari jalan macam mana nak integratekan antara kerajaan dan juga sistem yang datang daripada usaha rakyat tu. Kita nak sambut, kita nak bina kesatuan tu. Sebab benda ni kita tak boleh buat bersendirian. Kerajaan tak boleh buat bersendirian dan rakyat tak boleh buat bersendirian. Kita kena buat sama-sama. Okey, kita tak nak dah setakat menunggu. Kita nak mula bekerja sama. Barulah kita boleh kontrol wabak yang duk tengah meningkat berlipat-lipat kali ganda ni. Okey, insya-Allah. Okey, so saya akan mula jemput kita punya tetamu yang tak ada siapa pun tahu siapa dia, dan saya tengok tak ada seorang pun yang teka betul. Okey, so kita akan mula jemput kita punya tetamu. Assalamualaikum Faiz. Waalaikumsalam. Okey, kejap Saya nak confirmkan.
Alamak, saya punya sound macam berbunyi lah belakang. Dia macam bounce back. Ada tak dekat sana Pak Wan? Apa macam earphone ke? Pak Wan tak ada apa-apa sini. Okay, I hear you loud. Tapi dia punya suara tu bounce back dekat kita punya live. Nanti dia terganggu dekat kita punya live. Okay. Ni tak ada pula bounce back. Saya akan confirmkan dengan dia bounce back balik lah. Kita tutup sini. Boleh tutup sini. Cuba kalau pakai apa speaker tu. Kalau speaker tu cuba pakai speaker terus ke phone. Ada pakai speaker luar ke? Tutup yang ni, tutup audio ni. Tutup remote ni. So kalau pakai pakai speaker daripada phone okey kot. Dah, you mute yang tu. Ya. Okey, test 1 2 3. 1 2 3. Testing 1 2 3. Rasanya ni okey. Boleh dengar Pak Wan? Okey. Saya boleh dengar? Saya boleh dengar okey. Lepas tu saya punya suara pun tak bounce balik. Rasa sebab tadi buka live kot. Okey. Okey, alhamdulillah. Jadi kita punya live pun dah okey dah. Pak Wan. Ya. Pak Wan. Ya. I can hear you. Ni macam dia bounce balik pula dah. Ada bounce balik situ? Bounce lagi? Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Test 1 2 3. 1 1 2 3. Testing 1 2 3. 1 1 2 3. Alik bata. Okey, tak ada. Okey, cun. Tak ada. Okey Pak Wan, Assalamualaikum Pak Wan. Pak Wan sihat ke? Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Pak Is macam mana? Sihat? Alhamdulillah, saya cuma itulah batuk-batuk tak habis-habis. Batuk daripada dah, saya dah ni dah. Okey je. Okey dah. Cuma hari tu kan apa masuk lock up. Lepas tu baring atas lantai sejuk. Memang dia Dia minta lock up. Okey. Jadi Pak Wan, Ya. hari tu saya ada buat poster. Jadi saya buat poster menteri misteri lah. Orang pun tak tahu siapa dia. Tak ada seorang pun yang teka betul Pak Wan. Dia orang teka macam-macam. Tak ada seorang pun yang teka betul. Siapa yang teka? Antara nama yang dia teka siapa? Dia teka Azmin, PM, Timbalan Perdana Menteri. Dia ingat yang kalau Azmin tu memang apa rasa berjuta pun tengok ni. Tak tahulah. Ramai orang minta. Okey. Jadi Pak Wan. Yes. Saya pertama kali saya nak berterima kasih sebab Pak Wan sudi untuk menerima jemputan. Jadi secara live, secara terbuka, saya rasa kalau offer kepada yang lain mungkin fikir banyak kali lah sebab misi rakyat ni terbuka. Semua rakyat ada dekat sini ni. Jadi kita pun tak betul-betul bagi tahu live ni macam mana akan jadi apa semua, tak ada skrip, tak ada susun apa-apa lagi ni. So Pak Wan memang bersedia untuk open macam ni kenapa Pak Wan? Sebab apa saya diundang, tapi saya dengar sikit sebanyak tentang misi rakyat ni. Jadi apa pun saya bertanggungjawab untuk memastikan semua rakyat memahami keadaan yang kita hadapi hari ini. Kadang-kadang kita dengar situasi-situasi yang mungkin dimanipulasikan oleh segolongan kecil
yang boleh menyemarakkan, merangsangkan persepsi yang tidak menguntungkan kepada semua, sebab kita ini kerajaan telah diberi mandat dan telah dipertanggungjawabkan untuk menangani krisis kalau disebutkan malam ini untuk memerangi COVID-19. Jadi saya pun nak tahu juga apakah maklum balas yang kita boleh diterima daripada misi rakyat. Dan tujuan saya adalah untuk merapatkan semua ni, saya boleh sebutkan tadi, semua rakyat dengan kerajaan bekerjasama. Kita jaga kita, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin selalu menyebutkan kita jaga kita, lindung diri, lindung semua, dan kena ada semangat kesatuan antara rakyat dengan kerajaan dalam usaha kita untuk memerangi musuh yang kita tak nampak. Yang hari ini dilihatkan asyik bertukar wajah. Contohnya, kita ada banyak mutasi COVID-19, apa saja bentuk pelaksanaan pelan-pelan tindakan itu, kita terpaksa membuat kaedah yang boleh berubah-ubah sedikit sebanyak untuk memastikan tujuan kita untuk menyelamatkan nyawa. Dalam masa yang sama untuk mengimbangkan kehidupan. Ya. Kalau sama ada kita nak selamatkan keseluruhannya orang yang kena COVID positif tadi itu, ya, dengan total lockdown contohnya, ataupun kita kena mengimbangkan tu. Ada juga orang mati kelaparan. Mungkin kalau kita buat total lockdown, ada juga kematian kalau kita tidak membuat full lockdown untuk pesakit-pesakit COVID-19. Jadi kita kena imbangkan tu, ya. Okey, jadi sebenarnya ramai orang tanya-tanya lah sebab kita rakyat hari ini terkesan dengan pengurusan hari ini. Yang pertama sekali, COVID memang dah menjadi satu krisis dalam negara kita. Kemudian satu lagi krisis yang sedang berlaku hari ini, krisis di kalangan rakyat, ekonomi, lepas tu tak boleh nak bekerja, dibuang kerja, bercerai, bunuh diri dan sebagainya. Jadi berkaitan dengan pengurusan, ramai nak tahu sebenarnya kenapa tidak boleh buat total lockdown betul-betul. Maknanya memang total lah. Kenapa? Apa yang halangan dia? Dia kalau kita lihat seawalnya bila kita melaksanakan PKP 1, lepas tu PKP 2 dan berbagai reaksi daripada rakyat, ya. Ada yang mengatakan tak payah kita buat. Walaupun ada yang menerima, ya, kita akan buat, tetapi tidak mematuhi SOP yang kita adakan, ya. Kita seboleh mungkin tidak mahu menyusahkan rakyat. Cumanya kita untuk memudah carakan, contohnya kalaulah itu satu perkara yang kita panggil dahulunya, kita membawa kaedah geofencing lah kita katakan. Does it work? Will it work? Ini kita kena ingat, is unprecedented. Kita bukan sahaja sebuah negara yang mengalami krisis ini, seluruh dunia. Dan hari ini kalau kita lihat, negara Malaysia adalah negara yang antara negara terbaik yang menguruskan COVID-19. Kalau kita lihat di angka-angka yang dipamerkan oleh seantero dunia, ya. Tetapi kalau kita ada kerjasama dengan rakyat, contohnya antara lainnya kita sama-sama menggunakan norma baru dalam kehidupan hari-harian. Ya, kita faham apa kerajaan telah arahkan kepada kita ataupun galakkan kepada kita untuk menempuhi kehidupan hari-harian. Kepatuhan kepada SOP contohnya. Ramai di kalangan kita, bukannya ramai sangat, sekumpulan kita yang menjadi ejen kepada penularan ni tidak mahu mematuhi SOP. Kita tak boleh salahkan rakyat, cuma segelintir ni. Contoh kalau kita lihat hari ni kluster-kluster tertentu, ya, ramai yang pertikaikan, di antara sebabnya adalah kita membuka sektor ekonomi. Kita kena ingat sektor ekonomi kena dilestarikan kalau kita mahu mengimbang nyawa dan kehidupan. Tak ada, orang kata tu, penggunaan, tak ada pengeluaran, tak ada consumption, tak ada production. Jadi ekonomi tidak berjalan. Terutamanya kalau kita lihat hari ini, kita bergantung kepada global supply chain. Ya, antara sebab yang kita selalu berbahas di peringkat pengurusan, kalau kita tutup semua, memang kita nak tutup semua. Tetapi ini akan mengakibatkan lebih kesan yang amat yang susah kita nak menguruskan selepas ini post COVID-19. Contohnya mungkin orang tak mau datang ke sini oleh sebab kita ni tidak memenuhi kehendak kontrak-kontrak dalam global supply chain itu.
Jadi strategi industri itu kita kena buka dengan mengadakan SOP yang ketat supaya mereka patuh. Tetapi kalau kita lihat hari ini, kalau boleh dikatakan pengusaha-pengusaha ini rakyat, mereka sepatutnya bertanggungjawab untuk memastikan SOP yang telah diwujudkan itu dipatuhi. Tak perlulah kerajaan nak membuat contohnya ops patuh. Ops patuh yang kita lihatkan hari ini, orang gembur-gemburkan, maksudnya dia tak ikut SOP, kita saman. Sebenarnya itu bukan kita nak buat, tetapi adalah kedegilan itu sendiri untuk memastikan mereka menjadi contoh kepada rakyat yang lain betapa seriusnya kerajaan untuk sama-sama menangani memenangi COVID-19 itu sendiri. Peperangan ini tak akan selesai. Jadi kalau kita lihat hari ini ada dua pihak. Satu, kerajaan yang sebaik mungkin untuk menguruskan keadaan yang sedia ada. Saya sebutkan tadi, untuk mengimbangkan kehidupan dan juga nyawa. Ya. Kalau kita lihat, kita juga mahu membuka sektor ekonomi tertentu untuk melestarikan ekonomi itu sendiri, dan kalau boleh kita mahu membuat satu aktiviti yang tidak menjejaskan langsung, dipanggilkan near the edge, so to speak. We cannot reach at that situation. Otherwise, this country will face a situation where we become insolvent. Ya, ramai yang mengatakan negara kita ni is reaching satu negara yang gagal. Itu tidak betul. Faiz pun boleh keluar, boleh pergi ke Kuala Lumpur dari Shah Alam, tapi kita ikut SOP. Pergerakan boleh kita laksanakan dengan SOP yang tertentu. Tetapi ada di kalangan kita yang tidak mahu mematuhi SOP. Ya. Kita sebutkan selalu, kita jaga kita, duduk di rumah. Bukan kita paksa duduk di rumah, untuk menjedarinya seboleh mungkin kita duduklah di rumah. Kalau tak ada pergerakan yang kata tu mendatang ke manfaat, duduk di rumah. Itu sebab kita ada seketika kita tutup sektor sosial. Ya. Dan itu telah statistik yang kita ada menunjukkan penurunan apabila kita laksanakan pengawalan pergerakan atau pengawasan pergerakan. Tetapi yang kita lihat, sektor kilang ini berbeza pendapat. Ya. Di Selangor contoh hari ini. Dan kita kena faham mengikut data yang kita ada hari ini. Contoh hari ini kita lebih kurang 12,000, semalam 13,000. Tapi kalau kita lihat kadar jangkitan tu mungkin membimbangkan, tetapi the good news is kalau kita lihat mengkaji data itu sendiri, ya, kebanyakannya pulih. Oleh sebab apa? Mungkin mereka telah divaksinasi dan mungkin mereka mempunyai antibody yang boleh melawan COVID-19. Yang kita bimbang adalah orang-orang yang tidak ada kemampuan melawan, yang duduk di hospital, terpaksa kita letak ventilator, intubator dan sebagainya. Dan mereka ini antara yang mempunyai comorbidity, yang ada sakit-sakit lain yang mengurangkan kekuatan antibody untuk melawan COVID-19. Terutamanya apabila kita dengar hari ini yang diumumkan oleh DG Kesihatan, adanya varian Delta yang boleh disebarkan, yang boleh dijangkiti menerusi udara. Ya. Kalau kita ada sebagai carrier Delta variant ni, ya, dalam masa a few second will infect 50 to 100 people because they are airborne. Jadi perlunya kita kembali kepada apa yang telah galak kita sarankan pada awal lagi. Ya. Apa dia norma baru, ya? Kalau perlu kita bergerak, kita janganlah pergi tempat yang ramai. Kalau perlu kita berjumpa dengan orang, avoid contact. Jauhkan, adakan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka. Sometimes kita pun terlupa nak kontak orang, itu sebab kita galakkan sanitize tangan. Itu norma kita yang akan datang. COVID-19 ni kita tahu bila akan berakhir. Dia akan menjadi satu norma baru yang kita kena hidup dalam COVID-19, seperti mana kita hidup dalam keadaan selsema dan juga yang lain. Ya. Dan saya galakkan hari ini semua rakyat bersegeralah untuk divaksinasi. Setidak-tidaknya kalau kita lihat kadar pemulihan itu dibantu oleh vaksinasi. Ya, DG Kesihatan pun ada sebut. Contohnya kalau kita ambil vaksinasi, tak ada garanti yang kita boleh ada 100% defense. Setidak-tidaknya kita cuma sampai ke tahap 1. Tak perlu kita nak menyusahkan sistem kesihatan awam. Yang penting hari ini kita kena lihat public health system. Kita kena lihat dan tambah baik, ya, untuk membantu
rakyat-rakyat yang tidak mempunyai antibody atau masih belum diberi vaksinasi. Itu yang penting. Ya, kerajaan sedang bertindak untuk melaksanakan tindakan yang tertentu untuk memastikan kita boleh meningkatkan public health system kita. I see. Jadi Pak Wan, okey. Ramai rakyat hari ini, rakyat bawahan dah. Paling terutamanya rakyat bawahan yang mana diorang tak boleh bekerja. Lepas tu saving dah habis, KWSP pun mungkin dah nak habis dah. Okey, jadi rakyat yang bawah-bawahan ni, yang dah tak ada apa, yang dalam tekanan sekarang ni, yang berlaku macam-macam krisis hari ni. Apa perbincangan dekat atas sana tentang rakyat bawahan ni? Yes. Kita faham dengan keadaan yang dihadapi oleh rakyat. Kalau kita ikut data, kita dah tahu pun dia punya petunjuk. Kalau hari ini normalcy dalam keadaan yang normal, B40 kita lihat dalam bentuk pembelian barangan asas, ya. Kita ada data-data setahun kita belanjakan tanpa bantuan kerajaan dengan pendapatan mereka sendiri, tanpa bantuan kerajaan untuk yang miskin-miskin ni, ya, kita membelanjakan untuk membeli barangan asas satu tahun pre-COVID, ya, puratanya lebih kurang 230 bilion satu tahun. Angka yang besar. Ya, maksudnya B40 ni mempunyai pendapatan 230 bilion setahun kalau dikumpulkan. B40. Ya, dialah yang paling banyak untuk membelanja. Dia saving tak ada, kita faham. B40 tidak mempunyai saving seperti M40 dan juga T20. Yang miskin setiap tahun kerajaan menyuntik, ya, menyuntik bantuan kewangan lebih kurang daripada NGO dan juga lebih kurang 30 bilion. Jadi perbelanjaan untuk barangan asas untuk hidup sebelum COVID-19 kita belanja 270 bilion satu tahun. Jadi saya nak bayangkan di sini, ya. Jadi apabila kita tutup semua pergerakan ekonomi, ya, mungkin kita ada saving sedikit dan kita tahu B40 tidak mempunyai simpanan yang banyak. Kalau 2 bulan kita lockdown, bermaksud kita kena isi tu kekurangan ataupun ketiadaan pendapatan untuk dibelanja. Kalau kita ikut puratanya, setiap bulan kita belanja lebih kurang 22 bilion satu bulan. Kalau semua orang tak ada kerja, maksudnya kerajaan kena memberi bantuan 22 bilion satu bulan untuk melestarikan kehidupan rakyat, untuk memberi barangan asas, untuk mereka hidup secara normal. Ya. Dan hari ini kita lihat kita ada kombinasi direct fiscal injection, fiscal aid contohnya. Dan juga kita mahu juga mengadakan contoh yang B40 ni mendapat pendapatan dengan wujudnya skim pemulihan, contohnya subsidi upah. Ya. Taklah kita boleh bantu semua. Dan separuhnya menerima direct fiscal injection atau fiscal aid, bantuan kewangan one off ataupun setiap bulan. Ada skim-skim dalam pemulihan itu. Dan setakat ini saya nak kongsi dengan semua, kerajaan telah pun, ya, menyumbang ataupun memberi bantuan kewangan direct close to 50 billion. Close to 50 billion. Ya. Tak termasuk juga sumbangan-sumbangan dengan memudahkan cara dari bentuk moratorium, dari bentuk pengeluaran daripada Arcitra dan sebagainya. Kalau ada yang ada simpanan di EPF, kita sentiasa membawa kecairan dalam itu untuk kita gunakan apa yang sebutkan tadi untuk kita melangsungkan kehidupan harian kita. Tetapi tidaklah seperti sebelum pre-COVID. Kita ada kekangan. Tadi saya sebut tadi mengimbangkan. Jadi bila kita nak mau imbangkan, kerajaan kena membantu rakyat. Itu jelas, kerajaan tidak pernah lupa akan tanggungjawab kita dan kita hari-hari memang berhempas pulas, berbincang, berdebat di peringkat Majlis Keselamatan Negara contohnya. Bagaimanakah cara terbaik untuk kita melangsungkan kehidupan dan untuk kita jaga nyawa rakyat. Ini satu cabaran yang amat besar.
apa saja pun yang kita lakukan, kita memohonlah kepada rakyat untuk sama-sama memahami apa yang kerajaan lakukan. Jangan kita ambil satu situasi yang mungkin terpencil, kita gembur-gemburkan nak mengatakan kerajaan ini tidak melangsungkan tanggungjawab sebagai kerajaan mentadbir urus negara, especially dalam menghadapi krisis COVID-19. Jadi saya nak mohonlah kepada rakyat semua. Yang penting tadi kita ikut dan patuhlah saranan kerajaan. Sekiranya ada bantuan yang perlu kita tingkatkan, insya-Allah kita selalu berbincang Kementerian Kewangan dengan pegawai-pegawai yang sentiasa peka dengan apa yang berlaku di akar umbi. Ya Faiz? I see. Betul, saya setuju. Kita sebenarnya kena bina kerjasama antara kerajaan dan juga rakyat. Okey, jadi boleh tak saya tahu orang-orang atasan dekat sana yang bahagian pemerintahan ni, apakah pendapat, apakah perbincangan mengenai macam mana nak membina kerjasama rakyat supaya pengurusan krisis hari ini lebih terkawal? Ada tak membincangkan tentang macam mana nak membina kerjasama rakyat tu di dalam pengurusan krisis? Kita sentiasa mengingatkan kepada semua wakil rakyat, ya, dampingilah rakyat di akar bumi. Kita pun memberi, kadang-kadang orang sebut kita ada 2 darjat. Kadang wakil rakyat kononnya diberi kebebasan untuk bergerak. Sebenarnya mereka bertanggungjawab untuk mendampingi rakyat dengan norma-norma baru, pelitup buka dan sebagainya. Ya, kita dah pun arahkan setiap kali wakil rakyat. In fact, kita memberi dana-dana kepada wakil rakyat untuk membantu rakyat, sebab mereka lah yang menjadi wakil kepada rakyat. Selain itu, kita menguruskan dari peringkat dasar dan juga pelaksanaan itu sendiri. Mereka ini 222 wakil rakyat ini adalah antara penyambung kepada rakyat, ya, dari kerajaan kepada rakyat. Jadi mereka ada yang bergerak aktif, adanya yang orang kata tu ada tidak mau bergerak oleh sebab-sebab faktor kesihatan ataupun tak mau mengalami risiko penurunan wabak. Itu kalau kita boleh, kita mau kurangkan pergerakan. Tetapi hari ini kita ada macam-macam tools untuk kita gunakan. Kita ada information technology, kita ada call center, kita ada macam-macam jabatan penerangan. Contohnya, apa saja bentuk pengurusan bencana, kalau dianggap bencana, kerajaan ada jawatan kuasa pengurusan bencana peringkat negeri dan peringkat daerah. Di situlah tumpuan kita untuk menyalurkan suara rakyat, ya, dan pegawai-pegawai di situ kenalah lebih sensitif akan apa saja maklum balas yang diajukan oleh semua rakyat. Ini penting. Kalau ada kesatuan dalam melaksanakan tanggungjawab antara kerajaan dan juga pentadbir, insya-Allah kita boleh menang bersama. Kemudian sebenarnya bila kes menaik macam ni apa semua, apa cabaran yang paling besar lah sebenarnya yang Pak Wan boleh share? Apa yang paling besar tu? Cabaran yang paling besar adalah menangani sentimen rakyat, ya. Kita yakin dan amat confident yang kita boleh memenangi sekiranya kita lebih efektif dalam berkomunikasi dengan rakyat. Untuk menggalakkan semua rakyat mematuhi SOP. SOP itu mungkin atas usaha kita, tetapi SOP itu sentiasa ditambah baik dengan adanya maklum balas rakyat. Saya bagi contoh satu. Kita telah melonggarkan contoh pergerakan untuk G1, G2 yang berkecimpung dalam perniagaan. Ya, Makcik Kiah contohnya, kita telah bagi kelonggaran. Adakah SOP-nya memudahkan atau menyukarkan? Ya, ini kita selalu bincang. Kalau kita ada maklum balas daripada rakyat, contohnya G1, kita tak maulah pergi minta kelulusan dari polis, contoh, ya. Tak maulah minta kelulusan daripada pejabat parlimen, menyusahkan, dan ini akan menjana perhimpunan di pejabat parlimen situ juga. Ya, apa dia? Contoh, adakah rakyat lebih selesa kalau kita kata kita tidak menjadi halangan untuk G1, G2 kontraktor ni yang mungkin mempunyai pekerja 10 orang. Ya, mungkin kita sebagai sukarelawan yang beruniform di bawah kawal selia Pak Wan, iaitu Angkatan Terawab, adakah mereka selesa untuk mereka duduk di situ sebagai pemantau
untuk memastikan kita pakai pelitup muka sepanjang masa, memakai sarung tangan, menjarakkan fizikal dan sebagainya. Itu kita mahu mendapat maklum balas. Kita nak buat SOP untuk memudahkan pergerakan jika perlu kita bergerak, terutama dalam sektor untuk membangunkan semula ekonomi negara. Jadi itu pun kita telah wujudkan, tapi sambutan pada rakyat, saya amat rasa sedikit kecewa lah. Di bawah jawatan Perdana Menteri, kita dah ada ABC 19, dulunya nampak aktif, tapi rakyat nampaknya sejuk. Kita ada dah lancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri permakasan komuniti. Saya nampak tidak disambut oleh rakyat. Jadi ketua-ketua kampung, ketua-ketua NGO patut ke depan bersama dengan kita dalam yang dilaksanakan oleh ABC 19 permakasan komuniti itu, sebagai ejen untuk membantu memerangi COVID-19. Tapi nampaknya sambutan dari rakyat mungkin belum dapat kita tingkatkan. Inilah antara usaha kita. Kita hari ini berinteraksi. Kalau boleh, Faiz menerusi misi rakyat ataupun kalangan kita rakyat ini menggunakan saluran, contohnya APM. Kita ada call center sekalipun yang kita wujud, tapi buat masa ini masih lagi digunakan untuk kecemasan bencana. Tetapi kita insya-Allah kalau ada keperluan untuk dinampakkan rakyat mahu bersama dengan kerajaan dalam kita panggil permakasan komuniti, insya-Allah kita boleh bekerjasama dengan kerajaan untuk sama-sama kita memberi maklumat kepada rakyat, untuk sama-sama untuk kita berkempen kepada rakyat tentang norma baru, untuk sama-sama kita memperbaiki kemudahan untuk kita bergerak. Okey. Jadi Pak Wan, sebenarnya ramai tak sangka yang kita boleh live dengan Pak Wan, dengan seorang menteri. Tiba-tiba. Jadi untuk sebab ramai orang sangka macam mungkin dia orang tak dengar suara rakyat, dia orang tak inilah apa kan. Okey, tak apa. Jadi sekarang ni malam ni kita ada Pak Wan. Kita pun dah mendengar di antara perkara yang kerajaan usahakan dan kita cuba memahami, dan sampai masanya untuk kita ambil peluang ni untuk bercerita kepada Pak Wan. Adakah Pak Wan sudi untuk mendengar? Saya sentiasa mendengar, itulah tujuan kita. Kita ni peringkat atasan adalah orang yang diamanahkan oleh rakyat, Dan saya ni berterima kasih diangkat untuk menjadi eksekutif dalam Barisan Jemaah Menteri untuk memastikan dasar-dasar ataupun polisi ataupun law making di parlimen kita terjemahkan kepada bentuk pelaksanaan untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, Jadi saya sentiasa mahu mendengar, jadi saya tak mahulah, saya nak memohon kepada semua, memang apa yang kita laksanakan bukannya 100% dinampakkan baik. Dalam negara demokrasi ni, kita ada golongan yang tidak mahu bersama dengan kita. Tetapi kalau kita lihat hari ini, berilah kepercayaan kepada kerajaan untuk kita sama-sama memerangi krisis yang kita hadapi. Jadi saya tak mahulah ada kumpulan-kumpulan yang merangsangkan ataupun menyemarakkan oleh sebab seorang menggantung diri ataupun seorang yang memakai ataupun menaikkan bendera putih, seorang yang begitu lantang mengatakan ini kerajaan gagal. Itu tidak betul. Saya tidak memang rasa tidak gembira langsung atas apa yang dilakukan oleh kerajaan hari ini, semata-mata memberi keprihatinan kepada rakyat, terutamanya kalau kita tengok Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam keadaan kesihatan ketika itu yang tidak begitu baik, dia masih lagi bekerja. Tiap-tiap hari. Hari itu ada cerita dia berehat di rumah atas sebab dia demam sikit, ada infection sikit. Dia masih lagi bekerja dari rumah. Menunjukkan keprihatinan beliau tentang adakah Barisan Jemaah Menteri ni aku buat kerja aku tak ada, contohnya lah. Itulah yang kita nampak seorang Perdana Menteri yang amat mengambil maklum, mahu mengetahui keadaan rakyat. Hari ini kalau kita tengok dia pun dah turun
beberapa hari ni dah turun walaupun keadaan dia mungkin belum 100%, tapi alhamdulillah kita dah nampak dia dah turun padang menjumpa rakyat dan sebagainya. Ini petanda yang baik. Dia mahu melihat sendiri impact pada apa yang kita telah suntik untuk membantu rakyat. Contoh setakat ini lebih daripada 500 bilion. Mungkin orang akan mempertikaikan itu. Ya, 500 bilion yang kita telah membuat berbagai package rancangan ini untuk semata-mata untuk membantu rakyat. Kita telah berbelanjakan berbilion ringgit untuk memastikan vaksin sampai dengan cepat, ya. Dan kita tengok kadar vaksinasi dalam peak ni, dalam melaksanakan tanggungjawab untuk memastikan semua rakyat mendapat vaksinasi adalah yang terbaik, yang tercemerlang di dunia. Jadi rakyat kena tahu. Hari-hari kita cuba berhubung dengan orang-orang yang membuat vaksin ni, ya. Hari ni kita dah dengar pun kerajaan menggunakan kuasa kita, apa yang telah dilaksanakan telah digunakan pakai oleh negara lain, kita pakai di sini dengan kelulusan daripada regulatory bodies MPRA daripada Malaysia. Itu petanda yang menunjukkan we are serious to bring as much as possible vaccination untuk kita suntik kepada secara percuma. Ya. Itu juga melibatkan melibatkan tanggungjawab kita untuk memastikan rakyat tidak lagi terbeban dengan apa yang kita hadapi hari ini. Jadi saya nak mohon pada rakyat melalui misi rakyat ini memahami keadaan hari ini, semuanya terlibat. Semuanya akan menanggung penderitaan. Kita pun akan menanggung kesusahan dalam usaha kita untuk mengurus negara dengan adanya kekangan keuangan dan juga cabaran-cabaran dalam aktiviti-aktiviti pembangunan ekonomi. Ya, Faiz? Betul. Okey, jadi Pak Wan, izinkan saya menyuarakan keadaan rakyat dan juga cadangan rakyat. Jadi hari ini kita melihat kerajaan membuat kerja lah. Okey, daripada hujung Perlis sampailah ke hujung Sabah. Dan bukanlah kita tak nampak kerja-kerja kerajaan tu. Dan kita pun tahu hashtag kerajaan gagal tu bermula sebab politik lah untuk menggugat kerajaan hari ini. Dan kita pun kalau boleh tak nak memasukkan elemen politik dalam pengurusan hari ini. Sebab apa? Itu jadi punca kenapa benda ni jadi sukar. Sebab rakyat sedang berpecah belah. Jadi sebab tu peranan misi rakyat ni, kita nak satukan rakyat di satu tempat yang tidak ada apa-apa pengaruh dekat sini. Tidak ada pengaruh politik, tidak ada pengaruh apa sahaja yang memecah belahkan rakyat. Hari ini saya rasa Pak Wan pun tahu rakyat ni bergaduh tentang vaksin, bergaduh tentang COVID, bergaduh tentang politik, semua bergaduh. Jadi orang politik bergaduh, rakyat bergaduh, so kerajaan pembangkang pun bergaduh, so semua orang sedang bergaduh hari ini. Bila kita bergaduh dekat medan perang hari ini, kita bergaduh dengan orang yang salah. Kita punya musuh sekarang ni cuma COVID. Tetapi pergaduhan ni mencetuskan krisis-krisis baru di dalam defense kita ni. Akhirnya kita tak boleh nak kontrol keadaan. So, saya bercakap dari sudut rakyat. Misi rakyat ni adalah mengenai rakyat. Sebab misi rakyat bukan berdiri di atas politik, bukan berdiri sebagai seorang NGO, bukan sebagai apa-apa persatuan ke. Dia tak berdaftar mana-mana. Cuma rakyat yang berhimpun menjadi satu suara. Yang menjadi satu suara, kita himpunkan suara-suara, keadaan, pendapat, cadangan. Kita himpunkan jadi satu. Maka jadilah kita buat satu plan untuk kita bentangkan kepada kerajaan bahawa kita nak bagi tahu kepada kerajaan, please dengar, rakyat sebenarnya bersedia untuk buat sesuatu bersama-sama dengan kerajaan. Tetapi bukanlah dengan cara duduk dekat rumah, tak buat apa-apa, menunggu sahaja. Bila menunggu, itu bukan kerjasama. Menunggu hanya menunggu. Ada orang boleh tunggu, ada orang tak boleh tunggu. Saya rasa Pak Wan pun tahu yang ni, saya rasa semua menteri pun tahu yang ni, semua pengurusan krisis tahu tentang benda ni. Ada orang boleh tunggu, ada orang tak boleh tunggu. Malah hari ni apa yang menjadi kesakitan rakyat tu
adalah apabila dia tidak nampak masa depan dia. Dia tak tahu bila benda ni akan habis. Sebab apa? Kerajaan mungkin ada plan macam mana nak capai apa yang ditarget tu. Tetapi masalahnya perjalanan nak pergi kepada sana tu, rakyat sedang tunggang terbalik. Rakyat sedang jadi buta, tak nampak masa depan, gelap. Sebab tak tahu bila benda ni nak habis. Sebab apa? Rakyat sedang bergaduh, politik sedang bergaduh, ini sedang bergaduh. Lepas tu kes pun naik. Kalaulah plan tu semuanya cantik dan orang bagi kerjasama, saya rasa sekejap je benda ni. Jadi sebab tu saya nampak, saya bukan dekat sini untuk komplain, tapi saya untuk suarakan keadaan rakyat. Jadi apa yang kita buat dalam misi rakyat untuk pengetahuan Pak Wan, kita rangkakan satu strategi macam mana nak keluar daripada krisis ni selama 77 hari sahaja. 77 hari untuk tamatkan COVID ni sampai angka sifar. Tapi bila kita merangka, kita tahu kita cuma merangka daripada data-data yang kita dapat akses daripada luar, bukan daripada dalam. Jadi kerajaan lebih tahulah kenapa tak boleh tu, kenapa tak boleh ni, kenapa tak boleh tu kan. So sebab tu bukanlah kita kata kita punya plan ni dah cukup baik dah untuk dibentangkan dan follow sahaja. Benda ni perlu dipertimbangkan lah. Tapi kita nak suarakan cadangan kita nak suarakan kerjasama kita, keadaan kita, realiti kita. Jadi, apa yang kita nak cadangkan adalah sebenarnya macam ni lah. Saya melihat kerajaan hari ni penat. Kerajaan hari ni dah macam bila urus benda ni, tapi belah sana dia terlepas macam tunggang langgang. Urus sana tapi serabut dekat sini. So serabut tu dalam bentuk macam mana? Macam Pak Wan sebut tadi, sentimen rakyat apa semua kan, dengan politik menguasai pemikiran rakyat, so berpecah belah, anti vaksin, pro vaksin, politik, pembangkang, kerajaan. So macam-macam yang sedang berlaku. Sedang kerajaan buat satu plan tapi benda ni tidak terkawal. Benda ni akan menjadi penghalang dalam perancangan apa yang kerajaan buat. Apa masalah dia? Bergaduh tak apa, tapi masalah bergaduh ni akan melambatkan perancangan tersebut. Jadi kita terpaksa lalui satu tempoh yang sangat panjang dan ramai orang akan tumbang. Jadi sebab tu misi rakyat nak merancang satu kerjasama. Kita nak membina satu kerjasama di kalangan rakyat. Kita tahu Perdana Menteri pun kata, takkan saya nak jaga semua orang, takkan nak jaga semua 32 juta orang kan. Memang kita tak perlu jaga setiap 32 juta orang tu, tapi kita boleh jaga dalam bentuk kelompok. Jadi apa yang saya suka tentang cadangan Pak Wan tentang pemekasaan komuniti tu. Jadi saya rasa saya bercakap dengan orang yang betul lah untuk membentangkan benda ni. Sebab kita nak propose kepada kerajaan, kepada Pak Wan sekarang ni, tentang komuniti bersatu. Apa tu komuniti bersatu? Saya rasa kenapa hari itu bila Pak Wan memperkenalkan pemekasaan komuniti tetapi kurang sambutan oleh komuniti itu sendiri, pada pendapat saya sebab sistem selalunya tidak friendly dengan realiti yang sebenar, dengan rakyat yang sebenar. Selalunya macam tu. Sebab itulah orang tak betul-betul akses kepada situ. Walaupun benda tu sentiasa ada. Orang kata macam kerajaan tak ada pun prihatin. Sebenarnya ada. Tapi macam tak friendly. Macam kita tak nampak sangat benda tu. Macam jadi dia tidak dihebohkan dan tidak merapatkan dengan komuniti tu. Okey, jadi saya nampak benda tu dah ada. Benda tu dah ada dan sangat bagus. Mungkin kita boleh memperkemaskan sistem yang sedia ada. Kita boleh integratekan dengan yang kita nak rancangkan ni, komuniti bersatu. Okey, apa yang kita nak buat tentang komuniti bersatu ni? Kita nak membina komuniti bersatu di seluruh negara. Daripada hujung Perlis sampai ke hujung Sabah, kita semua memang dah duduk dalam komuniti masing-masing. Apa sahaja yang berlaku dekat perumahan sana, semua diceritakan dekat satu grup komuniti yang sama. So kita tahu apa berlaku kat sana, apa berlaku dekat sana. Oh, dekat sana tadi ada accident. Kita tahu dekat komuniti kita sebab semua dikongsikan dekat sini. Memang kita dah duduk dalam komuniti, cuma saya nampak macam kerajaan tidak manfaatkan komuniti ni sepenuhnya. Sebab kalau nak membina kerjasama,
bina komuniti-komuniti bersatu di seluruh negara. Sebab rakyat memang ramai, tapi kita semua duduk dalam komuniti. So kita kena bentuk komuniti yang bersistem. Komuniti yang bersistem, pengurusan yang bukan keras. Masalah sistem kita hari ini keras dan dia tak friendly. Yang dikatakan friendly ni daripada hati ke hati. Kita timbulkan balik, wujudkan balik nilai-nilai murni, nilai-nilai kerjasama, nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai rakyat jaga rakyat. Yang selama ni hashtag ni dah keluar dah. Rakyat jaga rakyat, kita jaga kita. Tapi kita tak nampak macam mana kita nak manifestkan hashtag tu. So sebab tu saya nampak kita boleh bina komuniti-komuniti bersatu, dan saya memang dah berbincang, dah aturkan sistem untuk sistemkan komuniti tu bersama dengan saya punya tim yang lain. Kita rangkakan satu sistem di mana sistem ni datang daripada rakyat sendiri. Jadi Pak Wan mungkin akan nampak, oh, sistem yang datang daripada rakyat itu lebih baik. Sebab apa? Dia datang daripada kita sendiri, nak bekerjasama. Dia datang daripada dalam usaha dan kita nampak hasil dia. Dia akan membuatkan semua orang jadi makin rapat. Berbanding dengan sesuatu yang datang daripada luar dan orang tak sambut pula. Jadi saya nampak benda tu dah bagus. Benda yang datang daripada luar always ready untuk rakyat. Cuma rakyat tak perasan benda tu. So, cara dia adalah kita bina sistem daripada rakyat dan kerajaan juga ada sistem dia. Kita integratekan sistem ni. Saya akan bentangkan kepada Pak Wan lebih detail tentang benda tu. Mungkin kita akan meeting lagi ke. Saya akan terangkan lebih detail. Kalau saya nak terangkan dekat sini memang banyak sebab sistem tu berbelit-belit Pak Wan. Sebab sistem ni bukan mudah. Malah kita ada let me stop ya, sila. Saya faham. Hala tuju tu saya faham. Tapi kita kena ingat, kita dah membentukkan struktur di semua peringkat dari Perlis, Johor, Sabah dan Sarawak. Ya. Dan apa yang kita perlukan ini adalah satu sistem yang boleh kita gandingkan supaya kita satu hala. Maksudnya, memudahkan kita untuk melaksanakan tanggungjawab apa yang telah dirancang oleh kerajaan untuk kita sama-sama terlibat. Yang disebutkan tadi, rakyat jaga rakyat, kita jaga kita. Ya, kita cuma adalah satu kumpulan yang dipertanggungjawabkan oleh rakyat. Bukan kita suka-suka nak duduk kat atas tu, Faiz. Kita telah dipilih dan dilantik sebagai kerajaan, satu pasukan untuk membantu rakyat. Jadi kalau kita lihat hari ini, ya, COVID-19 ni nampak kita semua, kita tak nampak dia. Apa COVID-19 buat? Dia pecah-pecahkan kita. Ya. Dia pecah perintah lah kononnya daripada kuman ni. Ada ejen-ejen yang pula daripada kuman ni sendiri yang keluar untuk memecahkan lagi kesatuan rakyat. Oleh sebab mungkin perkara-perkara yang kecil itu menjadi penularan yang lebih luas. Jadi saya nak cadangkan di sini, kalau itulah hendak dibawa kepada kerajaan. Kita sudah ada platform pemengkasan komuniti. Di bawah Jabatan Perdana Menteri yang saya kawal selia, kita ada Angkatan Pertahanan Awam. Di bawah Akta 221, diwujudkan sebelum merdeka lagi. Kita ada tenaga sukarelawan yang kita berdaftar lebih pada 2 juta. Ya? Dan kita ada pejabat setiap negeri Perlis ke Johor sampai Sabah ke Sarawak. Tapi apa pun mereka ini digerakkan dengan satu pengurusan dipanggil NADMA yang menjadi sekretariat di pusat. NADMA pula akan menurunkan kuasa pengurusan itu kepada semua negeri dan daerah. Jadi jentera dia adalah APM. Sekiranya perlu, ya, kalau ada ketua-ketua daripada Misi Rakyat yang disebutkan tadi mempunyai cadangan yang baik untuk kita selaraskan dengan apa yang kita sedang laksanakan, saya cadangkan. Saya akan menggerakkan ini bersama dengan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana, dengan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah, bersama dengan Angkatan Pertahanan Awam untuk duduk semeja. Apakah penambahbaikan yang perlu kita laksanakan untuk kita sama-sama memerangi COVID-19? Kalau kita bersatu, maka mudah kita nak melawan musuh. Kalau kita tidak bersatu dan berpecah oleh sebab ejen-ejen yang manipulasikan cara kita menguruskan, ya, maka kita tidak boleh menang dengan mudah. Walaupun ada golongan yang didampakkan memanipulasikan keadaan ini, ya, yang mungkin segelintir kecil
Dia kalau mentadbir urus pun kena menggunakan jentera yang sama. Sebab itu dah ada di dalam sistem pentadbiran negara. Menurut perlembagaan yang telah termaktub dalam negara kita. Kuasa istana, Perdana Menteri, barisan kabinet, pegawai kerajaan, pegawai daerah, ya, mengikut wilayah masing-masing. Jadinya sistem tu memang dah ada. Isu dia sekarang untuk menambah baik pelaksanaan itu dengan adanya satu komunikasi yang baik, dengan ada saluran yang kita boleh menambah baik untuk bekerjasama dengan kerajaan. Itu komen Pak Wan lah. Ya. Jadi apa yang saya faham tadi, Pak Wan bersetuju untuk izinkan saya memahami lebih mendalam tentang sistem yang sedia ada. Maknanya saya boleh duduk semeja dengan jabatan-jabatan yang sedia ada untuk saya fahamkan dan cari jalan untuk integratekan. Betul macam tu? Ya, sebagai seeloknya saya sebutkan tadi sekali lagi, sistem negara kita ni mempunyai wakil-wakil komuniti. Seeloknya kita bekerjasama. Tadi Pak Ayah tersebut nak bersatu. Tak boleh mengasingkan diri, contoh dengan ketua kampung, jawatan kuasa kampung, untuk diangkat kepada pegawai daerah, untuk diangkat kepada wakil rakyat, untuk diangkat kepada negeri. Negeri pun ada jawatan kuasa pengurusan bencana negeri, untuk diangkat kepada jawatan kuasa di pusat. Di situlah kita merumuskan segala rancangan tindakan yang kita laksanakan semata-mata untuk mengembalikan kesejahteraan, keprihatinan kepada rakyat. Dalam usaha kita nak melaksanakan itu, mungkin ada perkara-perkara yang perlu kita perkasakan dan mungkin ada sedikit kelemahan yang kita pun tak tahu. Contoh hari ini kalau kita tak tahu, kita telah membelanjakan lebih daripada kita dah mula contoh kit makanan lebih daripada 1 juta, 1.7 juta makanan, dan ada juga bantuan yang kita terima, orang tak mau terima dah banyak sangat, ya. Tapi ada juga yang baru kita nak ubat, kita nak susu, kita nak pampers. Inilah yang kita perlu selaraskan supaya kita lebih bersasar dalam untuk membantu rakyat apa saja kesusahan dan kesukaran yang mereka hadapi sekarang. Saya suka bila benda tu ada, sebab saya ada bangunkan sistem dalam misi rakyat ni, satu sistem aplikasi di mana kalau bantuan-bantuan tu ada, kita boleh sistemkan supaya dia menjadi automasi. So kita duk tengah bangunkan sistem aplikasi Food Bank Community yang mana benda ni akan berjalan secara automasi. Saya akan fahamkan dulu sistem yang sedia ada untuk saya cari jalan macam mana nak integrate. Sebab penting. Saya rasa sistem food bank tu penting dalam setiap komuniti. Maka kita boleh selesaikan semua masalah yang mana orang tak ada makanan, anak-anak kecil, kelaparan apa semua tu. Kita boleh selesaikan masalah tu. Sebab tu kita bangunkan aplikasi tu. InsyaAllah kita akan integratekan dengan sistem yang kerajaan dah ada. Jadi terima kasih Pak Wan sediakan ruang tu. Kita terbuka, kita pun dah ada sistem tu daripada NGO yang lain juga. Contohnya MAPEM, ya, dalam fasa 1 mereka amat aktif bergerak membantu Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jabatan itu pun ada sistem-sistem tertentu yang mana kita ada macam orang kata SOS. Dia punya beras dah habis kat dapur. Terus kita tahu on real time dan kita ada penggerak-penggerak yang kita mobilah. Pak Wan pernah melancarkan itu bersama dengan APM di mana kita terus menunjukkan dengan kita punya sukarelawan dengan menghantar Puan terus real time. Dah ada sistem tu. Jadi kalau ada penambahbaikan dari segi integrasi sistem itu sendiri untuk kita kembangkan untuk manfaat rakyat, insya-Allah kita boleh lihat sistem yang misi rakyat telah bangunkan untuk kita selaraskan dari segi penggunaan dia. Sebab misi rakyat bila kita membuat apa-apa sistem tentang komuniti ni, sebab kita betul-betul duduk dalam komuniti, menilai daripada pendapat orang keliling, dan saya juga duduk dalam komuniti, so saya perhatikan sebab saya orang pengurusan, orang yang membangunkan bisnes sendiri, so saya tahulah serba sedikit tentang sistem teknologi IT dan sebagainya, dan saya nampak memang kita boleh sistemkan supaya lebih teratur dan tidak ada orang yang tumbang sepanjang krisis ni. Jadi insyaAllah nanti saya akan bentangkan lebih detail the system, sebab sistem tu dah tengah dibangunkan, dah digerakkan dah. Dan saya juga dekat sini akan menggerakkan sistem tu dekat Bandar Puncak Alam.
Saya sedang bangunkan sistem sebagai satu sistem contoh dekat sini sebelum saya nak gerakkan kepada seluruh negara. Jadi benda ni adalah usaha daripada rakyat tu sendiri, sebab saya nak jentik kepada rakyat bahawa kita ni boleh bekerjasama, boleh buat sesuatu bersama-sama sepanjang krisis ni. Kita tak nak dah menunggu sahaja. Ya, kita tahu ada orang susah dan sebagainya. So, macam mana kita nak buat? Kalau kita hidup cuma komplain, tak ada siapa nak ubah benda yang dah berlaku. Lagi kita komplain, lagi kita bergaduh, kita semakin jatuh ke lubang yang sangat-sangat dalam. Kes pun meningkat sekarang ni, Pak Wan. Jadi sebab tu terima kasih sebab Pak Wan sudi mendengar dan sudi bagi green light untuk saya duduk semeja dengan jabatan-jabatan yang mana ada untuk saya fahamkan, dan saya akan integratekan sistem yang sedia ada. Jadi kalau saya nak cerita semua benda dekat sini, misi 77 hari ni mungkin makan masa Pak Wan. Saya pun tahu Pak Wan busy, sibuk, ada banyak kerja lain. 77 hari tu. Apa dia jadi 77 hari tu? Dia okay. Apa pun misi, tadi saya sebut, misi rakyat bertujuan untuk bekerjasama dengan kerajaan, membantu kita jaga kita, bersatu menjaga kita semua, rakyat jaga rakyat. Jadi kita tidak boleh ada pertindihan dalam segala tindakan kita. Nanti besok dia boleh mendatangkan satu situasi yang tidak menguntungkan kepada semua, terutamanya apabila ada ejen-ejen yang mahu memanipulasikan keadaan. Yang penting kerajaan hari ini kita tak usah cerita pasal politik dah. Dia sebenarnya kita buat kerja yang betul untuk menerima atau memberi keperhatian kepada rakyat. Politik tu dia akan secara automatik berjalan. Bila kita menghadapi PRU15 besok, politik akan menentukan sama ada kerajaan itu telah membuat kerja yang betul ataupun untuk pilihan rakyat. Kalau kerajaan nampak tidak, maka di situlah kita padang untuk kita bertanding siapakah yang patut memimpin negara dari sudut politiknya. Itu sebab kita tidak mahu ada gangguan politik di dalam pengurusan kita. Kita ada dewan untuk membahaskan sesuatu, untuk memperbaiki keadaan, bukan untuk dipolitikkan, untuk menukar dan sebagainya, sebab oleh kerana ada 2-3 orang menyatakan membawa bendera kerajaan gagal. Ini yang kata tu satu gerakan untuk cuma membangkitkan sentimen. Apa faedahnya? Ya, seeloknya macam Faiz yang buat misi rakyat, bersama bekerjasama. Kita sedia mendengar. Kalau sistem tu boleh lebih baik untuk memberi kesejahteraan pada rakyat, maka Pak Wan sedia mendengar. Kalau nak dibentangkan kepada Pak Wan dalam masa dekat, insya-Allah kita akan susun, atur satu perjumpaan untuk technical committee kita meneliti, menyemak adakah dia selari dengan apa yang kita nak laksanakan. Dan sekiranya dalam program kita ada kelompongan yang boleh diisi oleh misi rakyat itu sendiri dari sudut pelaksanaan, insya-Allah kita akan explore sama ada kita boleh bekerjasama. Tapi yang penting yang Faiz sebutkan tadi, kita tolak tepi ni isu politik ni. Bagilah kami ni menjalankan amanah rakyat. Ya, yang saya nampak hari ini dari dalamnya amat baik dan kita ada hala tuju yang jelas. Dengan kadar vaksinasi yang kita tingkatkan hari ini, kita akan mencapai tahap kelompok imuniti yang tinggi, dan insya-Allah kita boleh longgarkan pergerakan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri pun telah menyatakan baru-baru ini, sesiapa yang telah melengkapi vaksinasi, kita boleh longgarkan pergerakan mereka. Ini petanda yang baik. Kalau tak nampak, itulah saya nak jelaskan ini. Kalau kita terus faham dengan menggunakan permekasan komuniti, pemimpin-pemimpin komuniti rakyat memahami norma baru selepas ini, lagi mudah untuk kerajaan membantu dengan melonggarkan aktiviti ekonomi keseluruhannya. Dan ini perlu kesatuan antara kita rakyat dengan kerajaan yang diberi tanggungjawab untuk mentadbir urus negara. Ya? Jadi saya jemputlah orang yang mahu membentangkan cadangan itu di pejabat Pak Wan, dan kita boleh memanggil pegawai-pegawai kerajaan itu sendiri mendengar. Dan kalau dari Perlis, Johor, Sabah, Sarawak, kita lihat apakah inisiatif yang boleh menambah baik apa perkara yang kita telah nampak baik lakukan dari sudut kerajaan yang memerintah.
Ya, terima kasih Faiz. Okey, terima kasih Pak Wan sebab sudi bagi laluan tu. Sebab kita dekat Misi Rakyat ni sebenarnya kita start daripada kosong Pak Wan. Daripada kosong, followers semua kosong. Jadi orang pun tak tahu Misi Rakyat ni tentang apa. Ini mesti parti pembangkang apa semua ni. Pertama sekali saya nak jelaskan lah pendirian Misi Rakyat ni Pak Wan. Kita bukan tentang politik, bukan nak timbulkan apa krisis baru ke, nak mengganggu urusan apa pengurusan kerajaan hari ni ke. Sebenarnya kita buat Misi Rakyat ni kita nak bantu. Kita nak bantu bekerjasama dengan kerajaan. Siapa sahaja yang sambut, itu yang kita nak. Kalau Pak Wan sambut, ini yang kita nak. Sebab apa? Saya saya sendiri tak boleh melihat dah apa rakyat dalam keadaan susah macam ni Pak Wan. Memang ya, saya boleh je terus buat apa food bank sendiri, apa memang saya dok buat pun. Tapi benda tu tidak menyelesaikan masalah sampai total. Saya nak benda ni sampai total, sebab tu saya bangunkan sistem dalam Misi Rakyat tu, sistem food bank yang automasi yang takkan putus dah lepas ni. Semua orang susah dia akan dapat akan terjaga dalam komuniti tu sendiri, sebab saya nak pemekasaan komuniti tu memang betul-betul berlaku Pak Wan. Kalau Pak Wan buat pemekasaan komuniti tu memang tujuan yang sama sahaja kan. Itu tujuan yang sama juga Misi Rakyat. Kita nak perkasakan komuniti tu sampai setiap komuniti dekat Malaysia ni terbentuk dan jadilah komuniti-komuniti bersatu. Sebab bila rakyat ni duduk dalam komuniti, kita boleh bekerjasama. Memang banyak benda yang kita boleh buat, boleh memudahkan pengurusan krisis hari ni. Jadi tak adalah frontliner buat semua benda. Rakyat lain juga boleh buat bersama-sama. Jadi saya akan buktikan sistem tu kepada Pak Wan nanti. Saya akan bentangkan kepada Pak Wan. Saya akan tunjuk dia punya logik dia macam mana, sistem dia macam mana, yang mana kita boleh perkasakan betul-betul komuniti ni. Nanti saya bentangkan kepada Pak Wan, kita lihatlah apa yang kita boleh integrate. Tidak bermaksud saya membentangkan yang apa maknanya saya dah betul, bukan. Saya nak dengar juga jabatan-jabatan lain yang di bawah Pak Wan ni macam mana nak integrate. InsyaAllah. Jadi Pak Wan, sekarang ni dah pukul 10 dah. Sebelum saya tinggalkan sesi live FB ni, cuma saya nak ingatkan apa saja bentuk cadangan, jangan kita membawa kaedah mempunyai bentuk spekulasi. Kena ada data-data tertentu. Contoh sistem nak dibangunkan. Saya nak tanya satu je, di Puncak Alam berapa orang yang tak ada makanan? Ada tak data hari ni di Puncak Alam? Saya belum betul-betul dapatkan lagi data tu. On the way. Kita memang ada kena ada. Yang tu saya nak. Jabatan kan? Kita ada. Maksudnya tadi, jangan kita anggap oleh kerana seorang di sebelah rumah dia kata dia tak ada kit makanan, itu bukan bermakna semua orang. Itu adalah antara sistem penyampaian yang kita kena perkasakan. Itu tidak boleh dinafikan. Jadi kalau itu boleh menambah baik dari sistem penyampaian, saya nak tanya Faiz bila berbentang besok, saya nak semua detail. Ya, dari Perlis ke Johor, siapakah rakyat yang terkesan? Oleh sebab kita ada juga data mengatakan kita pergi ke PPRT, dia kata cukuplah Pak Wan, kita tak nak makanan dah. Dah cukup ni, terima kasih banyak-banyak kerajaan. Jadi sasaran kita kat mana? Itu yang penting. Kalau ada kelumpungan dari sistem penyampaian tu, itu yang kita nak menerima maklum balas. Kalau sistem yang dibangunkan oleh Misi Rakyat itu boleh bersama-sama dengan kerajaan, selari dengan program tindakan kerajaan, insya-Allah kita akan terima dan kita akan angkatkan di peringkat yang tertinggi untuk sama-sama kita laksanakan antara kerajaan dengan rakyat, rakyat jaga rakyat, kita jaga kita, kerajaan kita prihatin, kerajaan kita tidak gagal apa sekalipun. Ya, saya nak sebut sekali lagi, Pak Wan ada. Ya. Pak Wan ada. Maksudnya tadi saya sentiasa terbuka mendengar seluruh isu-isu daripada rakyat untuk kita angkatkan kepada pemerintah negara, insya-Allah. Jadi sekali lagi Pak Wan ucapkan terima kasih. Ingat, Pak Wan ada. Terima kasih Faiz. Salam kepada semua. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam satu sesi yang boleh sama-sama membangunkan atau memperbaiki keadaan negara hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wan. Okay. Okey. Jadi kita kembali balik kepada kita punya live. Sebelum kita nak keluar daripada live, saya nak terangkan serba sedikit lah kepada hampa semua. Jadi please stay sekejap sebelum kita nak tamatkan kita punya live. Yang pertama sekali, saya nak mohon maaf ke atas apa yang saya cakap sebelum ni. Saya baru-baru ni terlajak cakap tentang isu doktor, nurse, frontliner dan sebagainya. Saya tahu ramai sedang membenci saya, ramai yang sedang melontarkan macam-macam kepada saya. Sebab saya tak boleh ubah apa-apa dah. Saya memang dah berdosa, saya dah terlajak kata, cuma saya tak bermaksud macam tu. Maksud saya sebenarnya tentang pengurusan dan sebagainya. Jadi Allah memang akan sentiasa mengampunkan kita, tapi manusia sahaja yang sudi ampunkan ataupun tidak, sudi maafkan ataupun tidak. So saya akan ingat sampai bila-bila dosa saya, kesilapan saya, dan saya tak akan ulangi benda tu. Dan seterusnya saya nak bercakap tentang kita punya hala tujulah, misi rakyat. Pendirian kita memang satu sahaja. Ini cuma suara rakyat dan kuasa rakyat. Walaupun ramai tanya, kenapa bercakap dengan menteri, kenapa melibatkan politik? Sebenarnya kita tak boleh nak elak benda tu. Sebab kita nak ubah pengurusan negara. Jadi macam mana kita nak elakkan semua benda tu? Memang tak boleh elak. Kita cuma tengok siapa yang boleh sambut. Siapa yang sambut, kita akan perhatikan apa yang diberikan ruang untuk kita masuk campur dalam pengurusan tu, untuk kita ubah suai supaya rakyat tidak lagi menderita ataupun tumbang. Jadi matlamat kita benda yang sama sahaja. Sejak hari pertama kita tubuhkan misi rakyat, bukan sebagai NGO, persatuan dan sebagainya, kita buat hanya sebab kita sendiri. Tu yang saya kata. Kita rakyat, selama ni kita selalu duduk belakang orang kan. Sekarang ni kita kena cuba berdiri sendiri, suara sendiri, rancang sendiri dan bawa masuk. Jadi siapa sangka kita boleh masuk, kita punya suara tu dah mula masuk bahagian menteri-menteri dalam pengurusan. Siapa sangka? Sebab kita bukan NGO, kita bukan persatuan, kita bukan politik, kita bukan apa-apa. Tapi suara kita sampai. Nampak tak? Suara kita tu sampai. Memang benda ni boleh buat sampai jadi. Jadi, hampa kena terus bersama-sama untuk bagi benda ni sampai jadi. Jadi kita sekarang ni, saya nak update kepada hampa apa yang kita dah buat. Okey, kita dah mula masuk bahagian pentadbiran sekarang ni. Kita nak tengok apa yang kita boleh ubah suai. Kita nak fahamkan. Saya akan meeting lagi sekali dengan Pak Wan nanti. Saya nak fahamkan jabatan yang sedia ada, sistem yang sedia ada. Ya, kita semua akui kan, sistem yang sedia ada keras sifat dia. Dia macam tak friendly, dia tak friendly dengan masyarakat. So kita nak bagi friendly, kita nak buat supaya community tu ada satu sistem daripada komuniti itu sendiri untuk sambut apa yang sedia ada. Baru dia hidup. Barulah ada zahir dan batin tu. Kita nak wujudkan mesra dalam sistem tu. Jadi kita dah bangunkan satu sistem, sedang bangunkan sejak semalam. Saya spend masa sampai ke tengah malam buat satu sistem ni. Dah rangkakan dan on the way. Sistem apa? Kita sedang bangunkan satu sistem misi rakyat, sistem komuniti-komuniti bersatu. Jadi dalam sistem ni ada satu sistem food bank automasi. Macam kita belanja kita. Nanti hampa akan faham. Sebab sistem ni dia sistem yang auto. So dia punya bekalan tidak akan putus. Kita nak berhenti dah ambil duit ke apa ke. Selalunya kalau orang nak buat program bantuan kan ambil duit kan. Kita tak ambil duit. Tapi macam mana sistem food bank ni boleh berjalan? Nanti kita akan bentangkan plan tu kepada hampa, sistem tu kepada hampa akan faham. Jadi lebih telus, lebih transparent, orang nampak sistem ni, dia belanja dan pergi kepada siapa, semua nampak. Jadi bila hampa nampak sistem ni nanti, sistem ni dia akan hidup sendiri di dalam komuniti tu, akan hidup oleh komuniti-komuniti ni. Okey, jadi itu di antara benda yang kita buat. Itu features yang pertama. Kita ada features yang seterusnya di mana kita nak membina ekonomi di dalam komuniti itu.
Benda tu juga akan ada dalam sistem ni. Lepas tu kita juga akan sistemkan contoh macam Bandar Puncak Alam. Hari ni ya kita dah duduk dalam komuniti, tetapi komuniti kita ni macam macam tak bersistem lah. Maksud saya tu macam kita tak sistemkan lagi, macam kukuhkan lagi, perkasakan lagi sampai kita tahu siapa yang susah, siapa yang nak menyumbang di mana ke apa ke, siapa nak tolong siapa nak bekerjasama. Kita akan ada benda ni. Sistem ni akan makin jelas. Jadi benda ni on the way akan datang. Lepas tu saya juga nak bagi tahu kepada hangpa semua. Waktu kita mulakan misi rakyat, tak ada siapa pun nampak sejauh ni. Saya sendiri pun tak nampak sejauh ni. Saya berjalan dalam perjalanan ni, saya berserah sahaja. Saya bagi tahu dekat tim-tim, kita tak nampak apa-apa. Tapi saya percaya, manusia, rakyat, kita semua sama sahaja. Hati kita sama, fikiran kita sama, kerohanian kita pun sama. Jadi bila semua ni sama, kita ni dah tersesat terlalu jauh tau. Dengan ideologi masing-masing, dengan parti politik, dengan agenda, konspirasi dan sebagainya. Macam-macam yang telah terbina dekat sini membuatkan kita menjadi siapa kita hari ini. Hati kita juga terbina dengan emosi-emosi negatif, benci orang tu, benci orang ni, tak suka orang tu, komplain sana, komplain sini. Dia telah membentuk hati kita hari ini. Sedangkan hati kita, fitrah fikiran kita, fitrah kerohanian kita, sebenarnya fitrah dia berkasih sayang, tolong menolong. Jadi saya percaya yang tu ada. Dalam setiap rakyat saya percaya benda tu ada. Yang original tu sebelum kita semua kotor, termasuk saya. Saya baru saja buat dosa, terlajak kata tentang doktor dan nurse. Itu dosa saya. Betapa kita ni sentiasa mengotorkan diri kita. So kita sekarang ni, saya nak fahamkan semua betul-betul. Tak ada siapa boleh ubah benda ni melainkan kita nak ubah dia. Kita kalau setakat menunggu kerajaan buat semua benda, tak ada benda akan berubah. Jadi sebab tu kita tahu kerajaan buat sesuatu, kita apa yang kita buat? Takkan menunggu kat rumah aja. Walaupun kerajaan kata suruh duduk kat rumah aja, tapi kita kena bersuara lah, kita kena suarakan lah. Kita ni takkan nak duduk je, kita nak buat sesuatu. Jadi saya percaya, kita bergaduh macam mana pun, hati kita sama. Orang yang bergaduh duduk sebelah kiri, orang yang bergaduh duduk sebelah kanan, kalau nampak orang susah, kita akan sama-sama tolong. Tadi bergaduh je, tapi kalau nampak orang susah, kita sama-sama tolong. Betul tak? Cuba hampa tulis dekat ruangan komen. Kita ada hati yang sama, fikiran yang sama. So kita kalau boleh cari balik titik persamaan kita. Apa yang sama tentang kita semua ni, tahu tak? Walaupun saya cakap kita nak matlamat yang sama, tamatkan krisis, bukan itu sahaja titik persamaan kita. Titik persamaan kita di antaranya ialah hati kita yang sebenar tu, berkasih sayang. Itu titik persamaan kita. Apa lagi? Kejujuran, amanah, bertanggungjawab. Kita tengok orang rasa kesian, rasa kasih, rasa sayang. Ini adalah benda yang sama ada dalam diri setiap orang. Percayalah benda tu masih ada. Cuma kita je yang tersesat terlalu jauh. Duk bergaduh lagi dekat sini. Apa yang orang kata, semua kita duk tolong bergaduh bagi pihak orang lain. Berhenti dah bergaduh. Saya cakap banyak kali dah benda ni. Kita bergaduh macam mana pun, kita cuma rakyat. Yang akhirnya, cuma menunggu sahaja segala akibat yang berlaku ke atas kita. Kena buang kerja, kena halau rumah, bercerai, bunuh diri. Jangan tunggu perubahan. Jadi, duduk bersama-sama sebagai satu. Misi rakyat ni bukan tentang saya tau. Misi rakyat ni adalah tentang kita. Saya bagi tahu awal-awal kepada hampa, tolong jaga saya, tolong pantau saya, tolong perhatikan saya. Sekiranya saya terbabas, sekiranya saya ni tersesat dengan kuasa ke, dengan politik ke, dengan apa sahaja, tinggalkan misi rakyat. Keluar daripada misi rakyat. Sebab misi rakyat bukan tentang saya, bukan cara saya, tapi kita, suara kita dan cara kita, kuasa kita. Kita jaga sama-sama dia punya kebersihan misi rakyat tu. Sebab ni bukan NGO, bukan persatuan, bukan parti politik, bukan apa-apa. Ini adalah kita. Bayangkan kita daripada kosong, hari ni dah sampai kat sini, kita punya suara dah mula tembus kepada pusat pentadbiran.
Jadi kita boleh go lagi. Kita nak buktikan pula. Jadi sistem tu sedang dibangunkan. Kita akan bentangkan nanti lebih detail. Jadi apa yang akan berlaku seterusnya, saya akan update dari masa ke semasa. Hampa boleh klik link dekat caption, dekat atas description tu ada channel Telegram. Okey, hampa join channel tu. Saya baru sahaja buat hari ni group tu, channel tu. Jadi hampa join, saya akan update dari semasa ke semasa. Sebab dalam Telegram tu saya update macam Twitter lah. Sebab Twitter kita tak boleh pakai, kena ban. Jadi sekarang ni kita akan update dekat Telegram tu lebih pantas, lebih dekat, lebih simple. So hampa akan follow up setiap misi rakyat punya progress. Kita nak buat sampai jadi. Pusing kok mana? Plan A tak jadi, plan B ada, plan C ada, plan D ada. Sampailah kita boleh bekerja sama, boleh bersama-sama keluar daripada krisis ni. Okey. Jadi saya nak ingatkan lagi sekali, kita semua ni pusing kok mana, kita duduk dalam ujian Tuhan sentiasa. Ujian Allah sentiasa. Ketika kita duk komplain sana, komplain sini, banyak benda yang kita lupa nak bersyukur. Sebenarnya kita dah ada segala-galanya. Kita jangan duk menunggu siapa-siapa. Oh, belum jadilah misi rakyat, belum naiklah. Jangan tunggu. Bila kita bersyukur, kita akan duduk balik realiti. Duduk balik pada tempat dia, baru kita nampak, oh sebenarnya aku ada segala-galanya untuk bermula. Jangan tunggu benda yang belum ada. Misi rakyat pun tak pernah tunggu siapa-siapa. Kita buat sampai jadi. Walaupun perjalanan gelap, kita buat sampai jadi. Jadi ingat, jangan lupa bersyukur. Bersyukurlah sentiasa, baru kita nampak apa yang seterusnya. Kita akan nampak nikmat-nikmat Allah membimbing kita dalam perjalanan ni untuk buat sampai jadi. Please, jangan jangan rasa saya buat seorang. Ini adalah kerjasama kita. Kalau saya masih buat seorang, perjalanan ni lambat tau. Kena buat sama-sama. Ini bukan tentang saya, ini tentang kita. Misi rakyat, bukan misi Faiz. Misi rakyat, kita buat sama-sama. Saya bukan orang berkepentingan dekat sini. Ramai kata, oh nanti keluar baju misi rakyat 77 hari, saya nak jual. No, saya bagi tahu jaminan awal-awal kepada semua, sekiranya saya buat bisnes atas nama misi rakyat ni, keluar daripada misi rakyat. Ini bukan tentang bisnes, ini bukan tentang apa, ini tentang orang-orang yang sedang tumbang hari ini, yang sedang susah hari ini. Buat untuk depa. Kalau kita ni masih senang, janganlah tengok, oh aku senang, aku okey, aku tak maulah join apa benda ni. Fikir orang lain. Kita buat ni untuk semua sekali. Tak ada siapa tumbang. Saya boleh je tak nak buat semua benda ni. Tapi saya buat sebab saya ada hati tu. Saya ada hati yang sama macam hampa semua. Saya ada pemikiran yang sama macam hampa semua. Yang tak sanggup tengok. Yang tak sanggup tengok orang tumbang, jatuh dan sebagainya ni. Jadi, buatlah untuk orang lain ke. Sebab kita ni semua sebagai khalifah alam. Allah jadikan kita ni sebagai khalifah. Nampak tak? Jadi, please. Kalau bukan untuk kita, buat untuk orang lain. Anak-anak kecil yang tak makan. Okey, keluarga yang sekarang ni tak ada makanan sekarang ni. Kita pun tak tahu. Jadi please, buatlah untuk semua. So, misi rakyat tentang kita. Bukan tentang siapa-siapa. Kalau saya ambil kesempatan, keluar daripada misi rakyat. Please. Okey, faham. Ini adalah kita. Bukan tentang siapa-siapa. Ini suara rakyat, platform rakyat, kuasa rakyat. Baru kita boleh buat perubahan. Okey. Yang seterusnya saya nak ingatkan, please letakkan diri kita semua dalam keadaan mati sentiasa, berserah sentiasa. Sebab apa? Kalau hang tak duduk dalam keadaan macam tu, hang akan sentiasa keluar daripada landasan yang sepatutnya. Macam saya hari tu, I lost myself. Jadi saya terlanjur cakap, bagi saya tu satu perbuatan yang hina, perbuatan yang berdosa, yang takkan habis. Satu kesilapan yang saya takkan lupa lah. Dan saya pun tak dapat nak undur balik benda tu. Saya cuma mampu minta maaf berkali-kali. Kalau sebanyak mana pun saya buat video lepas ni, live ke, saya takkan berhenti minta maaf. Sebab saya tahu dosa tu takkan hilang macam tu sahaja. Mesti ada somebody yang masih simpan rasa sakit hati tu dekat saya. Okey, jadi walaupun macam tu, saya masih nak ingatkan diri saya dan juga orang lain. Letakkanlah diri kita dalam keadaan berserah, dalam keadaan matikan ego, matikan segala-galanya. Barulah kita boleh kembali duduk dalam bimbingan Tuhan sentiasa.
baru kita akan mula nampak benda yang kita tak nampak. Bukan kita tak nampak sebenarnya, tapi sebab kita terhenti dekat sini, maka dia jadi hijab untuk kita melihat realiti yang sebenar. Dan seterusnya, setakat ini sahaja live kita pada malam ni. Saya tutup dengan berdoa, harap dengan majlis kita hari ini, silaturahim kita hari ini, apa yang kita dapat daripada majlis hari ini diberkati, dirahmati Allah sentiasa. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam.